Awni ringkas kembali dengan perkembangan Sabah memilih. Lebih sejuta rakyat Sabah akan keluar mengundi pada pilihan raya negeri PRN hari ini. Proses demokrasi kali ini berlangsung dalam suasana pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. PRN Sabah ke-16 menyaksikan sejumlah 447 calon daripada 15 parti politik termasuk 56 calon bebas bertanding bagi merebut 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Setiap kawasan purata menyaksikan persaingan 6 penjuru. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, sebanyak 2,540 saluran dibuka di 741 pusat mengundi. Pengundian bermula dari 7.30 pagi hingga 5 petang. Seramai 17,257 petugas pilihan raya akan memastikan pengundian berjalan lancar. Abdul Ghani memberitahu SPR juga akan menggunakan 20 helikopter untuk urusan penghantaran kertas undi ke pendalaman. Ini termasuk pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Saliliran dalam kawasan Dun Nabawan serta Pulau Dinawan yang terletak dalam Dun Sulabayan. Kajian Pemerkasaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEEDS) menunjukkan lebih separuh pengundi Sabah bakal membuat pertimbangan berdasarkan parti. Laporan itu mendedahkan 51% responden lebih cenderung memilih parti sementara 49% responden mengundi berdasarkan faktor calon. Bagaimanapun, bagi kumpulan umur responden golongan muda Sabah lebih cenderung untuk mengundi berdasarkan faktor calon. Laporan itu meletakkan 57.3% dalam responden muda membuat pertimbangan mereka berdasarkan faktor calon berbanding hanya 42.7% yang mengundi berdasarkan faktor parti. Sementara 62.1% daripada kalangan responden yang lebih dewasa mengakui bakal mengundi berdasarkan parti. Sementara itu, kajian Ilham Center pula merumuskan pengundi Sabah menjadikan calon sebagai faktor utama semasa membuat pertimbangan pembuangan undi dalam pilihan raya negeri PRN Sabah. Pertimbangan ini menjadi dominan berikutan pertembungan banyak penjuru yang mengelirukan pengundi. Responden memaklumkan penilaian terhadap calon melibatkan sumbangan dan khidmat sebelum ini, kaitan dengan hubungan kekeluargaan, prestasi dan keberadaan calon di kawasan mereka, terutamanya semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta kekuatan personaliti calon tersebut. Laporan itu turut menggariskan 3 isu utama yang mendominasi naratif calon-calon bertanding. Pertama, kesan COVID-19 terhadap kehidupan dan ekonomi rakyat. Kedua, isu cara pentadbiran Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sepanjang menjadi Ketua Menteri. Dan ketiga, isu pendatang asing tanpa izin.